Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mencari timba si anak dara di bawah sarang pohon tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang ASNB pada hari ini. Saya Abdul Aziz bin Abdul Manaf adalah moderator anda. Sebelum kita bermula untuk program ni, kita ada sedikit maklumat berkaitan perjalanan program kita pada pagi ini. Yang pertama, sekiranya terdapat persoalan berkaitan pembiayaan ASB atau ASBF, sila hantarkan soalan tuan-tuan dan puan-puan ke ruangan chat. Soalan terpilih akan dikemukakan kepada panelis di akhir sesi nanti. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan juga layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan maklum balas serta maklumat yang dibinta melalui QR code dan link yang akan dipaparkan nanti. Okey, so topik kita kali ini adalah berkisar tentang tips-tips, persoalan dan isu-isu berkenaan dengan pembiayaan ASB. Kali ini kita buat konsep secara santai. Kita panggil soal jawab pembiayaan ASB, di mana saya akan mengajukan soalan-soalan kepada kita punya ahli panel yang kita jemput. Okey, baiklah, dengan tidak membuang masa lagi, saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu panel kita, ahli panel kita iaitu Puan Siti Norilah Samsul Bahari, Naib Presiden Jabatan Unit Holder Communication and Financial Education, Amanah Saham Nasional Berhad, Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Selamat datang Puan Nori, apa khabar? Nampaknya ceria ni. Alhamdulillah Aziz, sihat. Minta semua orang sihat ya di luar sana. Harap-harap sihat lah. Cuma yang kadang-kadang Puan Nori yang dia tak sihat tu, penyokong tu je lah. Penyokong malam tadi bola lah. Saya tak tengok bola. Sebab apa orang kata pasukan-pasukan yang orang kata favourite tu kan, macam Portugal, macam Belanda malam tadi semua kalah. Oh ya ke? Saya pun sedih juga tengok kan. Okey, tak apa. Hari ini kita lupakan bola, kita pergi kepada cerita pasal ASB dan ASBF, Puan Nori ya. Okey. Okey, Sangat dekat di hati saya benda ni. Puan Nori dia punya motor dia kata ASB dekat di hati. Puan Nori, untuk pengetahuan semua, Puan Nori ni seorang yang berpengalaman dan luas di dalam bidang perbankan. Sebelum ni pernah bekerja dengan bank dan memang seorang yang arif berkenaan dengan loan ASB ni ya. InsyaAllah. Okey, untuk yang pertama Puan Nori saya nak tanya sebelum ni kita dapat feedback lah daripada pelabur-pelabur ataupun orang-orang di luar sana, masih ada lagi yang tidak faham berkenaan dengan konsep unit amanah itu sendiri dan juga pelaburan ASB. Boleh Puan Nori terangkan sedikit berkenaan dengan ASB dan konsep unit amanah tersebut? Okey, ASB ni di luar sana orang semua ingat dia macam simpanan. Sebab dia tengok dia simpan duit aja dalam ASB, lepas tu hujung tahun dia dapat dividen. Sebenarnya Aziz, ASB ni dia bukanlah akaun simpanan macam kita simpan duit di bank, macam kita dapat gaji, kita masuk bank, itu simpanan di bank. ASB ni ialah, sebab tu kita panggil unit amanah. In English dia panggil unit trust. Apa itu unit trust? Apa itu unit amanah? Seperti ASB ni ialah satu tabungan, satu dana tabung di mana pelabur-pelabur seperti kita macam ASB ni terbuka kepada semua Bumiputera. So setiap pelabur yang melabur dalam skim Amanah Saham Bumiputera ni atau ASB secara ringkas, bila dia menabung, bila dia letak duit dekat ASB, apa yang berlaku ialah semua duit-duit yang dalam tabung ASB itu akan diuruskan oleh pengurus dana ASB ataupun fund manager ya di PNB. Mereka ini akan menggunakan wang simpanan, wang pelaburan ini untuk dilaburkan di syarikat-syarikat yang berpotensi memberi
keuntungan atau pulangan daripada pelaburan yang PNB buat tu. So bila syarikat-syarikat ini kan kita dengar kan macam syarikat ni declare dividend. So kalau PNB melabur duit kita dalam syarikat tu, seperti kita tahu Maybank tu ialah satu syarikat yang dipunyai oleh PNB. PNB mempunyai saham yang terbesar dalam Maybank. So kalaulah kita sebagai pelabur ASB, kita boleh kata, oh Maybank tu saya ada share dalam Maybank tu. Di situlah duit pelaburan pelabur dilaburkan. So bila dapat syarikat-syarikat yang memberi keuntungan bagi pada PNB sebagai pemegang saham, dan pulangan itulah akan diagihkan kepada pemegang unit amanah. Ya, di situlah sebab tu dia panggil unit amanah. Dia adalah satu jangka pelaburan jangka panjang. So katakan konsep dia lah dengan secara ringkasnya, katalah kalau seseorang tu hanya ada RM10, kita tahu nak buka akaun RM10 kan sis kan. So kalau dengan RM10 kita mungkin tak mampu beli saham-saham di luar sana, RM10 je. Tetapi dengan pengumpulan dana, semua kita ni berpakat, jom kita masuk setiap bulan RM10. Ya, kita buat potong gaji ke apa, setiap bulan kita masuklah ASB RM10. Katakan kita ada 1 juta pelabur yang buat begitu. RM10 saja, tak banyak, RM10. So PNB akan dapat 10 juta. 10 juta bolehlah beli saham-saham syarikat yang insya-Allah yang berpotensi memberi pendapatan. So pendapatan inilah yang kita agihkan. Sebab itu dia berlain daripada simpanan di bank. Dan kita tahu pulangan dari unit amanah ni setakat ini melebihi simpanan yang kita buat di bank. Itulah konsep unit amanah, Aziz, ASB ni. Mungkin ada yang tanya Puan Nuri dia nak melabur. Kan? So dia nak melabur tu ada macam mana cara dia nak melabur? Ada berapa jenis macam nak melabur? Maybe macam mana dia punya tu? Okey, seseorang pelabur dia nak masuk ASB, dia nak masuk simpan duit dalam ASB, dia boleh melabur secara tunai. Okey, maksudnya boleh, dia boleh pergi dekat bank, kat ejen, dia boleh masuk duit macam kita masuk duit kat bank secara tunai, secara sukarela. Bila dapat gaji atau ada duit lebih daripada gaji atau duit lebih dari apa-apa perbelanjaan, daripada kita pergi duit lebih kita belanja dekat online, baik kita masuk duit tu dalam ASB. Itu secara tunai. Keduanya, kalau kadang-kadang secara tunai ni kita kadang-kadang masuk, kadang tak masuk. Lepas tu bila dah masuk, kita keluar, kita buat potong gaji, baru je buat potong gaji, kita keluar. So kita tidak berdisiplin. Kita tak kuat iman lah nak katakan, kita tak simpan. So bila kita macam tu, kita tidak boleh mencapai objektif pelaburan kita. Sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap masuk, sekejap keluar. Kita tak dapat nampak dana tu berkembang. So kita boleh buat secara pinjaman. Itu yang kita pernah dengar ASBF, ada orang kata ASB loan. So kita boleh membuat pinjaman untuk melabur dalam ASB. Itu dua cara kaedah untuk ni. Tak semestinya kita kena ambil, ada orang tanya, dia ingat kalau nak melabur ASB ni mesti ambil loan. Tidak, tak betul. Dia boleh membuat secara sendiri, secara tunai ataupun mengambil pinjaman. Itu kita nak cakap kat semua orang, dia boleh membuat secara tunai tanpa ambil loan atau kedua-duanya sekali. Kata lain, kalau nak melabur ni, dia ada banyak cara lah yang dia boleh. Betul. Okey, nak tanya satu Puan Nuri. Kalau nak melabur, umur paling rendah berapa dia nak melabur? Baby je, lahir je, dapat je surat beranak atau dapat MyKid, dah ada nama je, boleh buka akaun dengan hanya RM10 je, Aziz. Sebab itu saya katakan ASB ni ialah pelaburan yang di mana kita nak melabur dia tidak menyusahkan. Dia tidak perlu wang yang banyak. RM10 pun kita dah boleh buka akaun ASB untuk baby yang baru lahir semalam. Katakan. So kita boleh buka dengan RM10 dan bila kita nak buat tambahan, kita RM1 pun kita terima. So kita RM1 pun kita terima, RM10 pun kita terima. So kita boleh gunakan
akaun anak ni mungkin dapat duit akikah, duit hadiah, apa-apa, kita tabung di situ. So itu alright. kita boleh buka RM10 aja nak buka, Aziz. RM10 je ya. Okey. So Puan Nuri, tadi Puan Nuri ada sebut boleh melabur melalui tunai, betul? Melalui cash dan boleh melabur melalui ASBF atau loan lah orang kata mudah ya Puan Nuri ya. Okey, boleh tak Puan Nuri terangkan sedikit perbezaan melabur melalui tunai dan melabur melalui ASBF atau loan ni tadi? Okey, tadi saya cakap yang tunai tu secara sukarela. Sukarela dan bila katakan kita menabung sebab kita tak naklah letak duit banyak-banyak dekat bank sebab bank pulangan dia sangat-sangat sedikit, 0.02 ke, kadang-kadang simpanan duit di bank cuma untuk keselamatan. Dia tidak memberi pulangan yang tinggi ya ataupun yang kompetitif sangat. So kita simpan di SB dia ialah secara sukarela saya cakap tadi, dan juga kalau kita duit kita secara tunai, bila-bila kecemasan berlaku, kita boleh sahaja mengeluarkan duit simpanan pelaburan ASB itu. Itu secara tunai. Kaedah kedua, bila kita mengambil pembiayaan, katalah kita ambil pembiayaan RM10,000, RM20,000 atau apa-apa pun jumlah yang kita ambil, kata RM10,000, kalau kita perlukan duit, kita tidak boleh ambil. Sebab bila kita ambil pinjaman, nama pun pinjaman, selagi kita tak habis bayar, itu bukan hak kita sebab unit-unit amanah yang bank bagi pinjaman tu di atas nama pelabur dalam ASB, tetapi unit itu dicagarkan. Dicagarkan atas nama pemberi pinjaman. Itu bezanya. Dan setiap bulan bila ambil pinjaman tu biasalah kita kena bayar ansuran tiap-tiap bulan, tak boleh miss. Itu bezanya. Alright. Okey, itu beza dia Puan Nuri. Okey, saya dah faham dah. Okey, saya nak tanya sekarang ni. Okey, ada yang dah faham dan dia berkeinginan nak ambil loan. Okey. Nak ambil loan. Okey, faktor-faktor apa yang perlu dia orang pertimbangkan sebelum seseorang tu buat loan, Puan Nuri? Okey. Sebelum kita nak ambil loan, ramai ya ejen-ejen di luar sana yang mungkin mempromosikan package pinjaman ASB ni, ya. Tetapi kita kena tepuk dada tanya selera kita. Sebelum kita nak ambil pinjaman, kita kena tahu sama ada kita mampu atau tidak untuk membayar ansuran setiap bulan, ya. Itu kita tahu. Dan kita kena tahu juga berapa banyak kita nak ambil loan tu terpulang kepada kemampuan kita bayar balik tanpa mengharapkan apa-apa dividen untuk menolong kita bayar ansuran tu. Maknanya jumlah ansuran yang kita jumlah loan yang kita nak ambil tu terpulang kepada jumlah ansuran yang kita mampu bayar daripada gaji bersih kita. Kita tidak boleh mengharapkan mungkin overtime ke, mungkin ada buat sale ke atau dividen ke. Itu tidak boleh diambil kira untuk menentukan sama ada kita nak ambil pinjaman atau tidak. Ya, macamlah kita beli kereta, kalau kita rasa kita mampu, kita ambil pinjaman tu. Dan kita kena tengok, jangan saja kita ambil terus je bila ada ejen-ejen yang mempromosikan. Kita kena tahu, jadi pelabur yang bijak. Kita Google, kita tengok setiap bank yang memberi pinjaman, kita cari bank yang memberi orang kata kadar pinjaman yang paling rendah dan charge yang dikenakan adalah yang paling rendah. Itu saya rasa faktor yang penting kerana bila kita ambil pinjaman, ia adalah satu pelaburan komitmen jangka panjang. Kalau kita ambil pinjaman, janganlah kalau boleh berhentikan pinjaman tu pada waktu yang singkat. Tu caranya. So, yang penting sekali, berapa kita mampu untuk bayar balik. Kalaulah kita rasa kita tidak pasti sama ada kerja kita ni kekal, kita tahu dalam masa PKP ni, kita tak tentu kita punya pendapatan, saya syorkan, mulakan je lah dengan pelaburan melalui tunai dulu. Bila ada
pendapatan yang stabil dan kita mampu untuk beri komitmen, barulah kita ambil pinjaman, ya. Masuk dekat sini Puan Nuri, maknanya setiap bank tu dia bagi dia kadar faedah tu dia berlainan, berbeza-beza. Dia berlainan kerana kita kena tahu komponen kadar pembiayaan tu ditentukan oleh kadar, dia panggil kadar asas setiap bank. Kadar asas setiap bank berlainan, ya. Bank negara tetapkan dia berlainan. So kadar asas campur dengan orang kata margin dia, keuntungan dia. Sebab itu kita tengok kalau anda pergi ke bank internet banking dekat perbankan internet, kita tengok anda loan, dia kata okey, kadar asas campur berapa peratus. Kalau campur 1 maknanya dia panggil dia punya margin tu 1%. Maknanya kalau kadar asas dia 2.5 campur 1 jadi 3.5. So kita kena tahu setiap pemberi pinjaman tu bank mana yang paling rendah bagi kadar pinjaman untuk kita ambil loan tu. Sebab itu kita boleh memanfaatkan kadar-kadar yang terendah untuk memberi, untuk optimumkan kita punya pelaburan, Aziz. Oh, itu yang selalu kita dengar tu kadang-kadang dekat TV dekat mana kadar bank negara naikkan kadar BLR tu adalah kadar asas tu lah, ya. Itu kadar asas. BLR kadar asas. Okey Puan Nuri, saya nak tanya sikit. Kita ke dalam sedikit. Okey. Seperti yang kita sedia maklum bahawa ASB ni dia harga RM1, tetap RM1. Boleh dikatakan dia punya risiko dia orang kata rendah lah. Okey. Pada pendapat Puan Nuri lah, ya, apakah risiko yang perlu dihadapi oleh pelabur sekiranya dia melabur dalam ASB ni menggunakan pembiayaan ASB atau ASBF ni? Dia risiko yang dihadapi dia oleh peminjam tu lah. Ulaskan sikit. Macam kita ambil apa-apa pinjaman, ya, Aziz, dia ada risiko dia seperti turun naik kadar pinjaman. Bila kita dengar bank negara naikkan OPR, dia tidak menyebelahi peminjam. Tak kisahlah pinjaman apa, rumah ke apa ke, bila kadar pinjaman naik, bank negara kata OPR naik, maknanya kadar pinjaman pembiayaan pun akan naik. Maknanya apa? Bila kita bayar ansuran setiap bulan, peratusan untuk bayar balik interest akan menjadi tinggi dan peratusan untuk bayar balik pokok akan berkurang. Itu risiko dia. So bila ada kenaikan kadar pinjaman, kita sebagai peminjam kemungkinan kena bayar ansuran yang lebih jika kita tetapkan tempoh pinjaman yang sama sebelumnya. Tetapi kalau kita tidak bayar lebih dari bentuk ansuran, bank kemungkinan akan memanjangkan tempoh pinjaman. Kalau dulu kita ambil ASB ni 30 tahun, sebab kenaikan kadar pinjaman dan kita tidak naikkan ansuran tu untuk nak bayar balik interest dan pokok, kemungkinan loan kita tu akan dipanjangkan kepada melebihi tempoh yang asal kita ambil. Mungkin jadi daripada 30 jadi 35 dan sebagainya. So itu adalah salah satu risiko. Keduanya ialah risikonya ialah bila kita mengambil pinjaman, apa-apa pun saya akan cakap lagi, bila kita bulan ni kita bayar, bulan depan kita tak bayar, 2 bulan kita sangkut, lepas tu kita bayar balik, kita punya credit rating tu tak cantik. Ini akan ada impact kepada kita punya rating kredit kita di luar sana di bank. Bila kita ambil pinjaman untuk apa-apa pinjaman, katakan dia panggil di bank negara, dia panggil SIKRIS. SIKRIS ni akan senaraikan semua pinjaman-pinjaman yang kita ada di bank luar sana, yang mana bayar tepat, yang mana tak bayar, termasuk juga macam credit card. So di situ dia tahu kita ni sebagai peminjam yang macam mana.
suka tak nak bayar loan ke atau tidak. Itu adalah satu risiko kalau kita ambil pinjaman. Itulah salah satu. Dan juga tidak bagus ya kalau kita punya bayaran balik tu tak cantik, dia tidak bagus kerana dia akan ada kesan bila kita nak ambil pinjaman lain seterusnya di bank, mana-mana bank pun di Malaysia. Maknanya kata lain Puan Nuri maknanya kalau kita nak buat loan ni, kita kena dah tahu dah, maknanya kita kena ambil risiko yang macam Puan Nuri cakap tadi lah. Maknanya kalau kita tak boleh bayar, kita nanti masuk si kris punya tu tak cantik. Betul. Berarti kata lain, maknanya kalau dekat sini dia orang nak meminjam atau nak buat loan ni tadi, dia kena tengok dia punya bayaran tu dia boleh bayar lah. Betul? Ya, betul. Sebab tu bila kita nak ambil loan kan Aziz, orang selalu kata, saya nak share satu tip lah ya, saya tip. Tak nak lah ambil lama-lama ni. Tak nak, saya nak ambil singkat aja, 5 tahun, 10 tahun. Kita kena ingat, itu tidak menjadi masalah. Kita kena tahu, okay, first, yang paling penting, tadi saya dah cakap, berapa kemampuan kita. Kalau kemampuan kita, katalah kita nak ambil, okey, saya ada nak ambil 100,000. Saya tak tengok apa jumlah dulu. Saya mampu bayar 400 atau 500. Katakan. So, katalah saya mampu bayar 500. Kalau saya memang bayar 500, kata Aziz pun boleh bayar 500, saya pun boleh bayar 500 tanpa mengharapkan apa-apa dividen. Saya nak bayar, memang ada duit lebih dari gaji, katakan. So, Aziz kata tak maulah, saya tak naklah ambil sampai 30 tahun. Saya nak ambil 10 tahun. So, kalau Aziz tengok pada jadual pembayaran di bank, Aziz bayar 500. Sebabnya Aziz nak ambil 10 tahun, kemungkinan Aziz boleh dapat mungkin 20,000 aja. Sebab jangka waktu 10 tahun, singkat. So, dengan bayar 500, ini contoh ya. So, Aziz nak ambil 10 tahun, nak bayar 500, Aziz boleh dapat mungkin 30,000 lah, macam tu katakan. Tetapi, saya pun nak bayar 500. Sebab saya nak ambil tempoh yang paling panjang. Paling panjang, katalah 30 tahun. Saya pun bayar 500 Aziz, tapi jumlah pinjaman yang saya boleh ambil sebab jangka waktu yang panjang 30 tahun, saya dapat pinjaman 100,000. Besar. So yang mana satu nak? Bayar sama, Aziz bayar sama 500 tapi 10 tahun dapat dividen atas 30,000. Saya pun bayar 500 sebab saya ambil 30 tahun, saya dapat dividen atas 100,000. Saya pilih 100,000 kalau macam tu. Of course. Sebabnya kita kena tahu pembiayaan ASB ni dia tidaklah macam pembiayaan kita beli rumah. Sebabnya bila kita membeli rumah, kalau kita tak mampu bayar, kita nak jual dan sebagainya, dia mengambil masa yang lama. Kalau tak ada buyer, kita tak mampu bayar rumah, dia akan jadi tunggakan kan. Tetapi ASB ni, pinjaman ASB ni, katakan kita dah bayar 5 tahun, 10 tahun, katakan, dan tiba-tiba kita diberhentikan kerja sebab kita sakit, kita tak mampu kerja, kita boleh saja pergi dekat bank, kata-kata kita nak berhentikan pinjaman ASB ni. Dan apa bank akan buat ialah, bank akan jualkan balik unit-unit yang dicagarkan ke atas bank, dan dia akan kreditkan ataupun selesaikan jumlah yang masih berbaki dan selebihnya akan dipulangkan kepada pelabur. Itu dia kata keistimewaannya ASB loan ni. Dan saya rasa kalau saya tahu ya Aziz, daripada dulu daripada saya mula bekerja, saya akan ambil, dulu tak tahu. So kalau kita ambil dari mula bekerja, kita gunakan pinjaman ASB ni untuk mendisiplinkan diri, untuk menabung. Cuba Aziz cakap, kat mana pinjaman apa yang ada dekat Malaysia ni ke mana-mana yang kita ambil pinjaman, hujung tahun kita dapat duit cash dalam bentuk dividen. Mana ada? Saya tak mungkin kan.
saya tak terfikirlah sekarang ni yang ada pinjaman yang kita boleh dapat wang tunai pada hujung tahun. So bagusnya ya, sebab daripada kita berbelanja ke kan, baik kita ambil pinjaman seperti itu. Itulah faktor, dan kita kena tahu sebelum kita nak ambil ASB loan ni. Kalau tidak, melabur je secara sukarela, secara tunai. Betul, macam Puan Nuri cakap lah. Saya pernah sekali dulu lah Puan Nuri kawan saya dulu sama-sama ajak ambil, saya tak ambil. Rupanya dia dah target, dia kata nak berhenti 50 tahun kan. Betul-betul dia berhenti 50 tahun sebab loan dia dah habis, dia loan tu dah berganda. Betul. Sekarang saya akan cakap menyesal magic saya rasa dia. Sekarang. Saya akan sekejap lagi kan, kita akan share satu magic ya, orang panggil the 8 wonder of the world. Apa dia tu, kita tunggu okay, ya. Kita tunggu. Alright, so Puan Nuri, saya nak tanya. Okey, kita tengok dah bila orang tu buat loan ASB apa semua kan. Kadang kalau kita pergi kat bank, orang tu tanya, nak ambil insurans, nak ambil takaful ke? Dia kata kita ada package sekali dengan takaful apa semua kan. Okey, pertama yang saya nak tanya, perlu ke tidak orang tu ambil takaful atau insurans tadi? Dan apakah fungsinya takaful dan insurans di dalam konsep loan ASB ni tadi? Okey. Tolong jelaskan sikit Puan Nuri ya. Sekarang bank menawarkan takaful ke atas pinjaman ASB. Okey. Apa yang berlaku? Dia kan ada bank dia paksa, ada bank dia jadi option. Nak ambil okey, tak nak ambil takaful pun okey. So kelebihannya ialah yang bagusnya kalaulah kita nak ambil takaful, kita nak ambil insurans ke atas pinjaman ASB ni, okey, yang bagusnya ialah bank dia tidak suruh kita bayar jumlah premium takaful tu. Dia akan beri pinjaman ke atas jumlah premium takaful tu, dia masukkan sekali dengan pinjaman ASB loan tu. Okey, katakan kita ambil 50,000, katalah takaful tu 1,000, katakan. So dia akan bagi pinjaman sebanyak 51,000. So dia kita bayar sikit-sikit. Ya. Okey. Itu bila kita ambil takaful ya ke atas pinjaman, macamlah kita ambil insurans ke atas kita beli rumah. Apa akan berlaku Aziz? Bila berlaku kematian atau cacat kekal dan tak mampu nak menjana pendapatan untuk bayar loan, dengan adanya takaful ialah katalah kita berlaku kematian. Okey, saya baru ambil loan 50,000. Okey, katakan 50,000 saya bayar dalam 400 lebih. Okey. Saya ambil takaful. Okey. Baru je bayar 2-3 bulan, tiba-tiba tak minta panjanglah umur saya. Katakanlah berlaku kematian. Sekarang ni kita takutkan COVID ni pun bila-bila kita dengar orang boleh meninggal tiba-tiba, katakanlah. So katakan saya baru je ambil loan, baru je bayar 2-3 bulan, tiba-tiba meninggal dunia. Okey, meninggal dunia. So, apa akan berlaku ialah syarikat takaful akan selesaikan semua tunggakan, semua baki pembiayaan di bank. Katalah masa tu berbaki 48,000, katakanlah. So, syarikat takaful, sebab saya ambil takaful, akan selesaikan jumlah pinjaman yang 48,000 di bank, dan waris akan dapat jumlah penuh, iaitu 50,000, bukan 51,000 sebab 1,000 pergi premium takaful. So dia ambil pinjaman 50,000 ASB, waris akan dapat 50,000 sedebuk macam tu. Sebab dia ambil insurans. Nasib peminjam waris peminjam tadi terbela lah ya orang kata. Ya. Tetapi kalaulah saya tak nak ambil takaful, saya ambil je pinjaman tanpa takaful. Saya ada berbaki 48,000 tadi kan. So bila bank itu akan bila berlaku kematian tak ada takaful ya, bank akan serahkan unit yang dicagar tu, so dapat 50,000 dari PNB, dia akan gunakan 50,000 tu tolak baki pinjaman yang 48,000, waris cuma dapat 2,000 sahaja. Berbeza tadi yang dapat 50,000.
yang bertakaful. Itu bezanya. So kalaulah boleh izinkan saya rasa ASB pinjaman ni dia dalam 2 dalam 1. Dia ada pelaburan dan dia ada perlindungan. Betul. Protection dan juga investment. So kalaulah katakanlah kita tidak ada insurans apa-apa, dengan cara mengambil ASB loan ni, katakan walaupun 10,000, saya galakkan kalau bolehlah seseorang tu jangan ambil banyak-banyak, katakan untuk memulakan, mula dengan 10,000 katakan, dan ambil takaful. Kalau berlaku apa-apa, waris akan dapat 10,000 tu. Dan dia 10,000 tak banyak, Aziz. Saya baru cek dengan Maybank baru ni, saya cek kalau dalam 10,000 dia ambil jangka waktu yang paling panjang dalam, kalau tidak silap saya, RM60 je. Sebulan. Ya. RM60 aja. Saya sangat mampu. So orang yang mula-mula nak belajar, tak nak stres ambil hutang banyak, jangan tamak, jangan ambil 200,000, jangan ambil 50,000, mulakan dengan 10,000. Tahun ni bayar 60. Kalau tahun depan ada rezeki lebih, kita tambah. Jangan jual yang 10,000 ni, kita cuma top up aja. Tambah Mungkin lagi, 20,000. Lepas tu kita tambah sampailah kita boleh melabur, kita maksimal sebanyak 200,000. Saya nak kongsi satu cerita, Aziz. Ya, boleh. Maybank pernah beritahu saya, Maybank masa saya bekerja di bank dulu, ada satu pakcik ni zaman waktu 80-an ya, ada satu pakcik ni di bangunan Cahaya Suria. Dia kerja betul kasut. Cobbler. Cahaya Suria tu dulu tempat orang buat gigi popular tu. Yes, bawah tu ada satu pakcik baiki kasut. Dia ambil dengan Maybank 10,000. Mula dulu 10,000. Lepas tu dia tengok makin ramai dia punya ni, dia rasa seronok sebab 10,000 dia dapat dividen. Tak itu pun duit habis je kalau kita tak buat macam tu kan. So setiap tahun dia tambah 10, tambah 20. Aziz tahu, saya diberitahu pakcik yang jual kasut, yang betul kasut ni, dengan cara sikit-sikit lama dia bukit, sebenarnya ASB dia telah penuh 200,000 dengan cara top up sikit-sikit ni. Penuh dah ASB dia 200,000. Teronok macam tu ya, ma'am. Ya. Betul. Okey, Puan Nuri, ni nak tanya. Bila Puan Nuri sebut kita tengah bercerita sekarang tentang takaful ni kan. Saya nak rujuklah kepada chat ni. Ada seorang pelabur atau peserta kita ni, dia bertanya berkenaan dengan takaful insurans. Boleh ya? Okey, boleh. Okey. Dia kata takaful insurans premium tu charge ikut umur atau kriteria lain. Dia kata kuatir premium mahal. Macam mana tu Puan Nuri? Okey. Kita kena tengok, saya tak boleh kata sebab setiap bank mengambil pemberi takaful berbeza. Selalunya takaful ni, insurans ni, mana-mana pun konsep dia ialah dia akan tengok jumlah dan juga dia tengok umur. Tapi saya kurang pas, kalau macam loan ni saya saya kurang pasti sebab dia panggil dia atas pinjaman tu kan. So normally kalaulah pelabur tu dia layak diberi pinjaman, so dia memang ada takaful, dan selalunya dia takaful ni dia tengok pada kalau macam silap saya, kalau kita ambil pinjaman rumah pun dia akan tengok jumlah dan dia akan tengok jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman. Berapa tahun? Ya. Dia bukan macam life insurance, dia tengok kita ada penyakit, dia tengok kita ada umur berapa kan, itu life kan. Kalau life dia tengok umur kan? Dia tengok umur sebab ni dah tua ni, chances dia nak mati cepat lagi tinggi daripada orang muda. Betul. Tapi kalau pinjaman ni dia akan tengok jangka tempoh pinjaman dan jumlah pinjaman. Sebab dia reducing kan, sebab dia nak tahu okey kita bila kita bayar, dia insurans ni akan kena bayar makin sikit kan. So itu konsep dia. Tapi boleh saya syorkan pelabur semua orang bertanya dulu dan membuat comparison, membuat perbezaan
Kalau saya ambil takaful dekat Maybank berapa, buat kat CIMB berapa, buat dekat sini berapa. So kita tengok, kita pergi shopping, ASB loan shopping, mana package yang paling sesuai dan paling murah untuk kita. Kita kena buat comparison. Kita jadi pelabur yang bijak. Ya? Bukan setakat nak beli tudung, nak beli barang aja kena buat comparison. Nak ambil loan pun kena. Betul. Jangan dengar, jangan percaya je kepada orang yang mempromosikan apa-apa pun. Kita kena ada, kita Google, cari informasi, kita jadi pelabur yang bijak dan berpengetahuan. Supaya orang tak boleh tipu kita. Alright, ma'am. Okey, itu berkenaan dengan takaful. Okey, Amai dah faham dah apa semua, kena check dulu. Okey, kita pergi kepada pinjaman tu sendiri Kita tengok pinjaman ada banyak jenis lah. ASB, ada pinjaman rumah, macam-macam personal loan. And then yang satu lagi dia pinjaman kereta. Boleh dikatakan orang kata dekat sinonim, selalu orang membezakan lah pinjaman kereta dengan ASBF ni, pinjaman ASB. So okey, boleh tak Puan Nuri rasanya ulas sedikit persamaan dan perbezaan apabila kita buat loan ASB dengan kita buat loan kereta ni tadi? Ramai bertanya juga tu. Aziz, saya kalau orang tanya saya pasal loan kereta ni, saya sedih lah. Menyesal tak sudah sampai sekarang. Kerana apa? Kerana saya share cuba kita tengok, kalau saya pernah dengar di AKPK dia panggil pinjaman kereta ni pinjaman, tak salah saya dia kata tak produktif. Maknanya tak produktif tu apa? Dia tidak mendatangkan keuntungan positively. Okey, pinjaman seperti SB ni produktif loan. Kenapa? Kita ambil pinjaman, kita dapat insya-Allah dividen. Maknanya ada hasil. Ada hasil. Cuba hutang baik lah. Ya, pinjaman yang baik, yang sihat. Cuba kita bezakan ini saya suka. Saya sangat suka soalan ni. Dan saya menggunakan contoh ni dalam semua seminar-seminar atau apa yang webinar yang kita bincangkan, sebab ini adalah satu, saya rasa kesilapan yang saya geram lah, saya menyesal kerana apa? Masa bila kita mula bekerja ataupun sekarang ni, mungkin saya dengar di luar sana, bila tengok ada duit je dapat kerja ke, gaji tak pernah dapat gaji beribu-ribu, atau sekarang banyak orang jadi entrepreneur, tiba-tiba jual. Aziz tahu tak? Saya rasa kan, saya pernah tanya, saya selalu keluar tu kalau beli makanan, saya suka cakap pasal SB. Aziz tahu tak? Saya tanya orang, apa yang jual benda cucuk Jepun tu, takoyaki. Takoyaki. Saya tak pernah ingat. Saya selalu, anak selalu suruh beli. Betul. Saya ada tanya takoyaki kat rumah saya ni, satu hari dia boleh dapat RM500. Can you imagine? So, logik. Yes. Kenapa saya menyesal kalau cakap pasal loan kereta ni ialah, kita bila dapat kerja je, first thing yang kita fikir, benda pertama, wah gaji RM5,000, gaji RM3,000, aku boleh beli kereta besar. Kereta ni tak main lah, kereta terpakai. Betul tak Aziz? Betul. Tapi kita tak pernah kata, dah mendapat kerja lah, nak tabung lah, nak ambil ASB loan ke, nak simpan ASB ke. Never, tak pernah. Nampak kereta besar, nampak kemewahan, tak nampak laburan. Simpanan untuk kita sendiri, tak sayang diri kita. So, saya ada nanti cakap bahawa katakan kita buat comparison, kita buat perbezaan antara pinjaman kereta kita ambil 9 tahun dengan ambil ASB 9 tahun. Sebab tu saya kata masa saya kerja di bank, saya panggil pinjaman ASB ni ialah kereta ASB. Okey. Kalaulah kita dapat gaya dulu, terus je nak beli kereta. Tak mainlah kereta yang RM40,000. Terus nak beli RM80,000 kerana saya mampu nak bayar RM800. Saya akan beli kereta dan setelah 9 tahun, kereta saya dia naik ke dia turun harga Aziz? Turun, ma'am. Dia turun. Turun. So
kita ambil pinjaman kereta, kita bayar insurans, bayar road tax, bayar maintenance, bayar minyak, bayar interest pinjaman. Tetapi selepas 6 tahun kereta turun, kita okey je. Kita tak rasa rugi. Kita pernah rasa rugi tak? Tak kan? Okey je, dah habis bayar, kita tukar kereta lain pula. Buat benda yang sama. Bayar-bayar rugi. Kita tak rasa kerugian. Tetapi kalaulah kita peka, kita bijak, buat apalah beli kereta. Kereta dulu saya boleh naik MRT. Dengan jumlah yang sama, yang kawan kita yang beli kereta bayar 800, kita ambil kereta ASB, pinjaman ASB. Kita boleh, kita boleh selepas 9 tahun, Aziz yang beli kereta ada kereta buruk, tetapi saya yang beli konon-konon kereta ASB, pinjaman ASB, Aziz teka berapa lepas 9 tahun pokok dan dividen saya ada lebih kurang 106,000. Dan beza dengan Aziz tadi beli kereta je, saya 9 tahun je ada tak 100,000. Ramai yang tak ada. Cuba kita tanya di luar sana, berapa orang dah bertukar ganti kereta 2-3 kali dalam seumur hidup dia. So kalau ambil kereta SB, walaupun ada walaupun ada interest, ada kena kadar pinjaman, tapi saya masih terkumpul 106,000. Kalau kita bandingkan dengan seseorang tu, dia nak dua-dua, kereta SB pun nak, kereta pun nak, sebab dia buat sale, dia kena ke sana ke sini, dia beli kereta terpakai. 400 dia ambil ASB loan, 400 dia beli kereta terpakai. Walaupun 9 tahun je, dia akan terkumpul lebih kurang 53,000. Itu bezanya. So now, itulah saya kalau Aziz tanya saya pasal kereta ni, saya rasa menyesal lah kalau tidak. Kalau tidak sekarang ni ASB saya mesti dah penuh dah melebihi. Kereta mahal dengan kereta murah ni sama je. Dia sampai cuma cepat dengan lambat juga ya. Siapa kata kalau naik kereta mahal pun, kalau tiba bateri kom pun tak sampai juga. Saya naik kancil pun saya sampai juga. Betul. Kita tanya, kita nak apa? Kita nak apa? Kita nak beli kereta mahal, nak shop. Tapi sekarang saya rasa tak guna pun nak bertukar kereta. Dah kereta terduduk je dekat garaj tu. Tak boleh pergi mana pun. So, tapi interest jalan. Dia punya susut nilai jalan. Tapi kalau kita melabur dalam ASB, katalah kita nak melabur secara pinjaman, dividen kita jalan. Erti kata lain Puan Nori kalau kita pakai kereta sederhana, ASB full. Itu kalau lagi kita bagus. Pakai kereta besar, ASB relax, kosong. Ada apa-apa. So kita nak apa? So tujuan kita hidup, tujuan kita bekerja keras untuk apa? Kita nak bersara dengan selesa supaya kita ada duit, tak payah kerja lepas 60. Simpanan ni lah akan membantu. So saya, kalau bila saya bersara, saya nak kata biar PNB bayar pension kita. Kenapa? Bukan PNB bayar pension. Simpanan yang ada tu yang saya buat sikit-sikit tu, lama jadi bukit. Kalau ada jadi bukit tak sempat kot, sebab saya mungkin kita kalau kita start mula lambat, tak banyaklah kita boleh kumpul. Tak tinggilah bukit dia. So kita kena mula dari awal. Sementara kita sihat, cari kita punya pelaburan, kita cari duit. Okey Puan Nori, betul. Itu berkenaan dengan pinjaman kereta dan SBF. Kita dah nampak dah jelas dia punya perbezaan dengan persamaan dia. Okey, so sekarang ni Puan Nori kita tengok dekat media sosial, semua media sosial influencer ni, dia orang selalunya dia tunjuk teknik-teknik macam mana dia orang nak buat duit dengan ASB kan. Banyak macam-macam dia orang nak rollingkan dividen lah apa. Kita tengok macam banyaklah orang yang mengaku dia boleh dan dia pandai dan dia buat duit melalui itu. Okey, so berkenaan dengan benda yang ni, yang rolling of dividend ni tadi. So apa pendapat Puan Nori berkenaan dengan kita rolling dividen ni tadi? Rolling dividen. Rolling dividen ni ialah, apa maksud dia? Kalau orang yang di luar sana dia tak pasti apa itu rolling dividen, kita kena ingat package pinjaman ASB ni dipromosikan oleh bank-bank di luar sana. Dia ada ejen-ejen yang memasarkan ASB loan ni.
So dia samalah konsep dia macam ni ya. Kalau kita di luar, kita dalam PKP ni Aziz, kita nak pergi keluar sana nak beli makanan. Cuba kalau Aziz tanya orang jual kuih. Dia kata, sedap ke bang kuih ni? Dia ada kata tak sedap ke sedap? Dia semua cakap sedap je. Sama je. Kita balik baru kita tahu. Lepas tu kita kata, tadi abang tu kata sedap. Abang belilah kuih ni tapi tak sedap. Sebab itu kita kena tahu, kita kena ada reference, kita kena tahu, kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu macam hari ni, kita berkongsi ilmu, kita dah jadi cerdik sikit. Kita dah tahu dah, kalau ejen-ejen kata macam ni, tak. Kita tanya soalan-soalan yang kita dah tahu ni. So, bila rolling dividend ni ialah satu teknik yang mereka nak, orang kata, nak promote dia punya loan tu, dia suruh kita mungkin ambil jumlah yang lebih. Okey, dengan kata kalau kita kata nak ambil 200,000, tak mampu. Saya kata, puan ambillah 200,000. Saya tak mampu sebab gaji saya tak cukup nak bayar. Kalau 200,000 kena bayar dalam 1,000. Gaji bersih saya tolak makan minum semua pakai tak ada 1,000. Tak apa puan. Puan ambil je 100,000, bayar 100,000 sebab dividen tu nanti boleh bayar ansuran untuk setahun. Kita selalu dengar, itulah dia panggil rolling dividend. Maknanya bila kita ambil pinjaman, katakan 100,000, kita dapat berapa? Kita dapat, katalah dividen, katalah 5% ke 4%, kita dapat 4,000. Dia suruh kita keluarkan dividen yang kita dapat pada akhir tahun, bayar balik, keluarkan dividen tu selonggok, bulat-bulat, bayar balik dan bayar balik pinjaman tu untuk 12 bulan pada bulan Januari. So yang untungnya siapa? Yang untungnya ialah bank sebab duit kita terduduk, dia dapat advance payment. So itu ialah cara salah untuk melabur. Jangan gunakan konsep rolling dividend. Kalau mana-mana anda kalau ada ejen-ejen yang menggunakan konsep rolling dividend ni, bolehlah beritahu kita supaya kita nak perbetulkan rolling dividend. Jangan guna rolling dividend, biarkan dividen tu kekal. Kan saya dah cakap tadi, guna duit sendiri, duit yang kita mampu bayar loan. So dividen tu biarkan kat LSB, Aziz. Itu maknanya kita pernah dengar selalu kan orang kata dia punya killing words untuk nak tu maksud ambil besar kan. Jangan. Selalunya sales kita tengok kat bank, saya pernah lah minggu-minggu saham tu dia orang datang kan. Jangan risau, pinjam maksimum. Kita baik. Maknanya dia nak supaya kita ambil loan dia lebih. That's why lah. That's why sekarang mungkin rasanya Puan Nuri bila dividen turun sedikit dia bising banyak. Yang rupanya benda-benda yang macam ni lah ya. Ya. So sebab itu kita biarkan dividen tu dalam akaun dividen kita, memang kita boleh keluarkan. Tetapi kita tak perlu, kerana apa Aziz? Kerana kita nak dividen kita bertambah dari tahun ke tahun. Duit beranak lah Aziz. Konsep apa tu kita panggil, kita konsep compounding of interest, compounding of dividend. Itulah konsep duit beranak melalui itu. Kalau kita asyik keluarkan dividen rolling untuk bayar pinjaman, memang dia tidak akan berkembang. Okey. So maknanya arti kata lain tuan-tuan dan puan-puan kalau kat maknanya orang sales bank tu datang, dia bagi kata okey don't worry, pinjam 200,000 tak boleh bayar tak apa, kita nanti tahun kedua punya dividen bayar untuk tahun pertama tu. So maknanya itu benda yang tak betul lah Puan Nuri Tak, jangan terima. Betul. Ambil ikut kemampuan. Jangan harapkan dividen untuk bayar balik. Dividen tu biar duduk diam. Kalau berlaku dalam keadaan sekarang yang terjejas apa semua, kita still boleh bayar betul. Betul. Kita dah commit and then kita dah tahu dah, kita dah allocate kita punya duit tu untuk bayar tu. Kita ambil sikit-sikit Aziz. Ambil murah sikit-sikit. Jangan tamak sebab kita takut kita akan pelaburan kita, objektif pelaburan kita akan terputus di tengah jalan. Betul. Alright. Okey, so itu berkenaan dengan kita tengok rolling of dividend tadi. Kalau boleh jangan buat yang macam tu Okey. So kita pergi kepada soalan yang lain pula Puan Nuri Okay. Dalam keadaan ekonomi sekarang lah, kita tengok tak menentu apa semua kan. Dengan dividen ASB pun agak turun sedikit. Ada juga pelabur-pelabur kita yang mendakwa dia buat loan tu dia rasa rugi. Kan? Dia kata melabur rugi sikit.
Okey, apakah pelabur yang buat loan ASB ni, dia boleh mengalami kerugian tak bila berlaku yang keadaan yang macam sekarang? Puan Nuri? Tadi kan tadi kita tunjuk, kita buat bezanya pelaburan macam ambil ASB dengan pinjaman kereta kan. Kita kata kereta kita rugi kan, tadi Aziz cakap rugi kan. Betul. Sebab betul, susut rugi. nilai. Kita modal kita 80,000, bayar interest, bila jual dapat 30,000. Rugi kan? Ya, itu definisi ruginya. ASB ni kat mana ruginya? Kerana bila kita melabur satu unit RM1, dia tidak ada susut nilai. So kalau kita ambil pinjaman 10,000, 20,000, dia masih kekal banyak tu juga. Malah dia akan bertambah jika kita tak rolling dividen. Malah dia akan bertambah dari masa ke semasa melalui dividen yang kita dapat. So orang yang di luar sana, orang yang kata rugi, ini adalah orang-orang yang saya kata mengambil pinjaman di luar kemampuan, ambil sampai 200,000, tak main puluh, beratus. Dia mengambil pinjaman di luar kemampuan, ambil 200,000 terus, dan mengharapkan dia terpengaruh dengan rolling dividen oleh orang yang mempromot tu. Dia mengharapkan dividen itu membayar balik keseluruhan ansuran untuk setahun. Macamlah macam tidak munasabah. Kita mengharapkan sesuatu yang kita tidak pasti untuk membayar balik pinjaman. Orang-orang inilah yang kata rugi. Padahal pinjaman tu tak ada pun susut nilai. Dia akan bertambah melalui kuasa compound, duit beranak, dan dia akan, Aziz saya nak introduce, dia akan berganda. Katakan kita ambil 50,000, bayar. Dia ada satu konsep saya nak share di sini, Rule 72. Rule of 72, di mana pelaburan kita akan double sekiranya kita kekalkan ulangan dan tak keluarkan. Maksudnya Rule 72 itu apa ya Aziz? Ialah 72 bahagi kadar pulangan. Katalah sebab nak kira senang, kita katalah 6%. 72 bagi 6, 12. Okey? So maknanya kalaulah saya ambil dari dulu 50,000, katakanlah kadar dividen tu di 6 purata dia 6%, ya. Selama 12 tahun pinjaman 50,000 ni dia akan jadi 100,000. Maknanya apa? Berganda lah, double. Berganda maknanya 50,000 yang dicagarkan, 50,000 lagi dalam akaun ASB kita, dividen yang kita tak usik. Tunggu lagi 12,000, yang 50,000 tadi dah jadi 100, yang 100 ni akan jadi 200,000. Padahal modal baru 50,000. Itulah Aziz saya cakap. Kalau saya tahu dari dulu, kita tidak akan tukar-tukar ganti kereta. Baik kita tambah pinjaman ASB ni sebagai kereta ASB kita. So sekarang ni dah kerja 30 tahun, kalau daripada dulu dah jadi berapa tu. So ni adalah satu pinjaman yang saya kata sihat. Tak rugi kerana modal sama, dan mana nak dapat pulangan 4-5% kalau kita simpan di bank. Kalau setakat kita simpan FD di bank pun sekarang kadar dia baru 2%. Padahal ASB bagi lebih dari 4%. Dan dalam pinjaman, saya kata, saya bukan nak mempromotkan pinjaman ni, saya cuma nak bagi ilmu sikit. Kalaulah kita ambil pinjaman, bank kenakan kita katalah 3.5%. Kadar pinjaman Aziz 3.5%. Katakan ini contoh. Dividen PNB kata dia bayar kita 5%.
Kalau kita tolak cost of fund, kita punya orang kata cost pembiayaan 3.5, kita masih ada profit margin berapa tu Aziz? 5 tolak 3.5, kita masih ada keuntungan 1.5%. Maknanya ia adalah satu pinjaman ataupun instrumen pelaburan yang mendatangkan keuntungan setelah kita tolak kos pinjaman. Mana masih ada dividen, untung. selagi dividen itu melebihi kadar pinjaman, dia masih ada margin margin keuntungan di situ. Lainlah kalau kadar pinjaman tu lebih tinggi daripada dividen, di situ jadi tidak berbaloi. Selagi kita dapat dividen melebihi, dia berbaloi, dan juga kita kena fikir kita tak rugi, dia lagi berbaloi walaupun tak ada dividen, walaupun dividen 2% ke 3%, dia masih berbaloi sebab kita mendapat dividen. So orang yang bising sana rugi adalah orang yang mengambil hutang, yang ambil pinjaman melebihi kemampuan, dah tahu tak mampu bayar, mengharapkan dividen untuk bayar dia punya kadar pinjaman dan juga bayar pokok. Tak betul tu. Itu salah konsep. So saya harap labur di luar sana dengan saya sini dia faham sebelum nak terpengaruh dengan jumlah yang disyorkan oleh ejen-ejen di luar sana. Ya, kita kena tahu kemampuan kita. So bila kita bayar ikut kemampuan tanpa menghiraukan dividen, then kita boleh bagi peluang kepada dividen itu untuk beranak-beranak sampai cucu cicit piut macam tu, lebih lagi berganda. Okey. Alright, terima kasih Puan Nuri. Nampaknya ada orang bertanya je tadi ni. Cik Andy J Acil ni tadi dia tanya masih untung ke kita labur ASB, guna ASB loan ke. Puan Nuri dah jawab tadilah. Maknanya dia untung. Cuma dia menurun ke sedikit. Betul? Betul. Okey. Walau bagaimanapun Ziz, soal untung rugi tu tidak timbul. Saya kata sebabnya pelaburan yang kita buat ni, insya-Allah kita akan dapat dividen pada hujung tahun. Cuba kita fikir, kita tengok dari orang kata dari sudut berlainan. Kalau saya tak ambil ASB loan, saya tidak menabung, apa jadi duit kita? Masihkah ada dalam akaun kita? Tidak kan? Dia hilang di angin lalu. Tak tahu apa kita buat pun. Betul tak? Yeah. So, kita boleh gunakan pinjaman ASB ni sebagai satu instrumen pelaburan yang boleh mendisiplinkan. Kita jangan fikir, dia menyusahkan. Macam saya, kalau saya kata tadi, kalaupun kita boleh ambil 10,000 dulu. Okey, kita ambil, kita boleh menabung. Okey, bila kita anak kita lahir, kita boleh ambil kata 10,000. So selepas 20 tahun, 17 tahun, kita dah ada dividen bertambah. Pelaburan kita melebihi 10,000 melalui dividen. Tapi kalau kita tak buat langsung, kita ambil leka, simpan tunai pun tidak, ambil loan pun tidak, tak buat simpanan, duit tu kita sudah tentu kita belanjakan. Okey. Alright, terima kasih Puan Nuri. Alright. So kita rehat sebentar, kita kasih Puan Nuri relax, nampaknya bersemangat tu. Puan Nuri kalau bercakap memang saya suka dengar. Bersemangat. Okey. So kita pergi kepada kita punya chat room ni. Ada peserta-peserta yang bertanya jugalah. Separuh tu kita punya kru-kru dah jawab. Okey, dia kata Puan Nuri, daripada Nur Azira Okey. Puan Nuri, boleh tak saya buat pinjaman lebih dari 200k? Saya dah ada ASB financing full 200k. Mana dia dah ada 200k semua. Macam ni yang kita nak Okey. Alhamdulillah. Saya harap labur puan ke cik ke di luar sana tadi kekalkan pinjaman dah 200,000. Tapi saya nak beritahu, kita tahu ya, untuk ASB ni dia sedikit sebanyak mengenai ciri ASB ni ya, dia fund size. Dana tu dia tidak ada had. Maknanya
dana tu boleh jadi, sekarang ni pun dah jadi berbilion-bilion, beratus bilion dah. Dana tu tidak ada had. Selagi ada pelabur Bumiputera yang layak melabur, kita benarkan buka akaun. Okey. Tetapi setiap pelabur dia ada had. Dia ada had sebanyak 200,000 permulaan. Okey? Itu ialah had maksima pelaburan dalam ASB. Katakan hari ini lepas dengar seminar ni saya pun pergilah seronok, saya pun nak simpan duit, saya pun pergilah ke Maybank ke, saya buka akaun ASB, saya pelabur baru, saya boleh masuk maksima 200,000. Sama ada saya nak masuk, saya kena buka lah RM10, buka akaun, saya boleh masuk selebihnya. Maknanya saya boleh masuk RM199,990 dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk pembiayaan. Okey? So maknanya limit saya 200,000 dah up dah tahun ni. Sebab saya belum dapat dividen lagi kan. Tetapi penghujung tahun ni insya-Allah kita doa-doa kita dapat dividen. So mungkinlah saya dapat dividen, katalah ya, saya plug aja, kata dapat 5,000, katalah 5,000 ke berapa ke. So limit saya bukan 200,000 dah. Limit saya akan menjadi 205,000. Maknanya setiap pelabur jumlah maksima pelaburan, okey, setiap pelabur jumlah maksima pelaburan akan bertambah melalui dividen dan bonus. Okey, faham ya? So yang tadi bertanya, boleh ke saya buat pinjaman 200,000? Sekarang ini PNB menetapkan pinjaman unit bercagar dari pemberi pinjaman dia hadkan kepada 200,000 sahaja. So kalau puan dah ambil 200,000, puan tidak boleh mengambil pinjaman, tetapi sekiranya puan ada limit yang lebih lagi, katakan selama ni kalau puan dah melabur 200,000 dah lama, mungkin jumlah dividen dia 20,000. So maknanya 20 ke 30,000. Maknanya limit puan individu ialah 220,000. So kalau bercagar 200,000 maknanya secara tunai selebihnya, Aziz. Okay. So itulah cara mekanik dia. Teknik pelaburan melalui pinjaman kita hadkan kepada 200,000 sahaja. Okey, terima kasih Puan Nuri. Dia harap cik yang bertanya ni tadi saya pun lupa nama dia dah. Okey, terjawablah. Sebenarnya dekat chat room ni memang hot tak apa, Puan tanya Nuri. je saya. Kan? Okey. Ada banyak soalan lah ni yang kita ni. Dan ke partisipan kita pun dah increase, saya tengok dekat dalam dah lebih kurang 150 orang dah ada tu. Saya nampak ni 209 dah Kak. 209 Okey, yang saya dapat tadi tu. Okey. Ada soalan daripada Cik Andy J Acil. Okay. Dia kata tak boleh ke ASNB bekerjasama dengan bank agar kadar faedah bank dikurangkan. Contohnya 2.5% dan pelabur dapat lebih daripada dividen ASB. Andaian ni 4.25 dan lebih misalnya. Dia nak minta akan kurangkan rate tu kita bekerjasama dengan bank. Dan memang pihak PNB selalu memantau kadar faedah yang diberikan kepada pelabur yang melabur dalam ASB. Walau bagaimanapun kadar pembiayaan di bank dia ada kriteria bank yang mereka patut patuhi dan untuk menentukan kadar faedah yang dikenakan kepada berbagai-bagai pinjaman. Itu adalah di luar bidang kuasa kami untuk menetapkan kata kita nak 2.5, tak boleh. Sebab kita pun kena tahu setiap bank dia ada kadar pinjaman asas tadi, dan atas pada kadar pinjaman asas tu dia pun ada peratusan kadar pinjaman yang dia kenakan ke atas, on top of the kadar pinjaman asas dia ada, orang kata the profit cost of financing dia, margin profit margin dia kan kat situ. So sebab itu sekarang kita semua yang 200 orang hari ini yang bersama kami di sini dah bijak, jadi pelabur bijak,
kita pergi, kita tengok bank mana yang bagi paling rendah, because dia ada kriteria sendiri. Setiap bank dia ada cara-cara tersendiri sebelum mereka memberi kadar pinjaman yang mereka hendak bagi kepada peminjam. Tak kira lah sama ada pinjaman rumah ke, pinjaman kereta ke, pinjaman ASB ke, pinjaman peribadi ke, semua dia ada, itu adalah hak bank tu sendirilah. Tapi dari masa-masa kita masih pantau supaya kita kalau boleh kita setakat inilah yang saya ingat ya, yang masih saya ingat, insya-Allah belum lagi kadar pinjaman melebihi kadar dividen yang PNB bagi. So masih saya nampak masih ada margin melebihi daripada kadar pinjaman. So setakat ini dah 40 tahun kan, ASB ni lebih 40 tahun, belum lagi kadar faedah tu melebihi dividen. Belum lagi. Alright. Okey, diharap Cik Andy Cik Andy terjawab pula soalan dia. Okey, kita pergi Cik Andy juga. Cik Andy ni banyak soalan juga ni. Okey, dia kata boleh tak ASNB dapatkan satu skrin dalam laman sesawang ASNB untuk memaklumkan tawaran pinjaman bank terkini dengan charge bank, memudahkan pelabur untuk buat pinjaman dengan kadar charge bank loan terendah. Pinjaman A, contohlah pinjaman A versus pinjaman B dan lain-lain. Mana minta kita pamer kat laman sesawang kita rate faedah yang diberikan dikenakan oleh pihak bank. Okey, saya rasa setakat ni belum, sebab belum satu apa orang kata cadangan yang bagus. Cuma kadar bank ni dia sangat volatile. Berubah cepat ya? Dia berubah cepat. So kita pun takut dia dah berubah, kita tak sempat. Tapi saya rasa insya-Allah kita akan cari cara yang terbaik untuk mewawarkan kadar pinjaman ni, sebab dia akan bertukar. Dia memang sangat cepat. Kadang-kadang dia very kompetitif kan. Kalau bank ni bagi turun, bank ni pun cepat. Kadang-kadang kita nak ikut dia punya kadar pun agak dia sangat cepat berubah. Dan saya rasa kalau kita Google, saya pernah tengok dalam saya pun tak ingatlah website tu dia ada letak kan kadar faedah pinjaman rumah, kadar faedah SB dan sebagainya. Rasanya kalau kita website bank tu pun boleh rasanya ada tapi ada satu cuma kita juga kena macam lah kadang-kadang penggunaan punya website lah. Dia panggil apa yang nama website yang dia suka buat jual-jual perbezaan tu ada. Dia ada Tapi insya-Allah kita tengah mengusahakan, saya pun mengusahakan cara-cara macam mana nak memberi maklumat yang terkini kepada pelabur. Kita ada like kita punya sembang-sembang punya Facebook, like kita punya Instagram, kita kita like kita punya kita pun ada email ya Aziz kan? Ya betul. Kita ada email ASBF, so boleh bertanya. So kita senantiasa memberi nasihat kepada pelabur-pelabur mengenai, just tanya aja kami akan memberi nasihat yang yang tepat insya-Allah kepada pelabur-pelabur. Jangan malulah, jangan, banyak channel-channel yang anda boleh berkomunikasi dengan kami ya. Okey, alright. Terima kasih Puan Nuri. Okey, soalan yang ketiga daripada Fatuma dan Muhammad Hafiz. Okey. Husband and wife ke tak tahulah, mungkin ni. Okey, bila saya membuat jualan balik pinjaman ASB, berapa lama tempoh untuk bank kreditkan balik dalam akaun saya? Okey. Dia jual loan ASB Okey. Dia punya proses macam ni. Bila kita nak tamatkan ASB loan tu, kita pergi mana? Kita akan pergi ke cawangan bank. Betul tak? Kita pergi ke cawangan bank, kita buat permohonan nak tamatkan.
cawangan bank itu akan memberitahu kepada ibu pejabat mereka. Dia panggil macam credit center. So di situ kita di PNB tidak ada control bila cawangan ni maklumkan kepada HQ dia. So kalaulah permohonan itu sampai kepada HQ bank, HQ bank itu akan mengambil mungkin masa. Saya bank-bank dia berlainan proses dia. So dia terpulang daripada HQ bank ke PNB. Ke PNB untuk orang kata berhentikan cagaran tu. So pada kami akan proses di PNB untuk jualan balik pembiayaan ni. Dia mengambil dari tarikh bank HQ sampai kepada PNB. Dan kita kan tahu dalam kita punya pembiayaan, kita ada tempoh ya, kita ada dalam unit amanah, tak silap saya 10 hari kita kena pulangkan untuk apa-apa pengeluaran. Kita diberi masa lebih kurang 10 hari untuk memberi. So tak selalu bila pelabur dia akan kadang-kadang dia kata dia pergi ke bank tak dapat lagi duit tu, dah 10 hari, dah 20 hari, mungkin dah sebulan. So kita kena tahu di mana proses tu yang lambat. Dia proses lambat sebab di PNB kita ada prosedur yang, dan kita ni orang kata kawal selia oleh Security Commission. Kita kena patuhi apa orang kata proses ya, jangka waktu yang tertentu untuk pengeluaran. So kemungkinan orang yang lambat dapat bila dah berhentikan pinjaman tak dapat kat mana? Mungkin cawangan ni lupa nak hantar HQ. Dia mengambil masa, dah sebulan baru tak buat, tak hantar HQ pula mengambil lagi 2 minggu. Itu selalu yang berlaku. Dan dia kadang bila berlaku macam ni, dia kata PNB lambat. Sebenarnya tidak. Kita kena tahu proses daripada pelabur beritahu ke cawangan, dan bila dari waktu itu, bila ibu pejabat memaklumkan kepada PNB. Maknanya itu kita tak boleh nak kontrol lah Puan Nuri Itu kita tidak boleh kontrol. Ya, tapi ambil mudah kadang-kadang mereka kata ini PNB yang lambat, padahal dia dah duduk kadang-kadang. So kita dah faham dah proses tu. Maknanya kalau dia nak tahu, dia kena pergi contact bank dan dia tanya sendiri dengan bank tu macam mana proses. Ya, dia kena tanya, kita dah jadi pelabur dah bijak kan? Kita soal dia. Saya dah beritahu cawangan ni. So tanya cawangan, bila kamu bagi tahu dekat HQ? Lepas tu kita pergi HQ. Bila HQ hantar ke PNB? Di situ baru kita tahu kat mana yang lambat. Kat mana yang delay. Dia ada banyak step lah sebenarnya. Betul. Selalunya dia lambat di sinilah Aziz. Dia lambat di bank. Alright, terima kasih Puan Nuri so soalan lagi daripada Audrey Wong. Nak minta pencerahan. Contoh pelabur nak ambil pinjaman 100k untuk tempoh pinjaman 40 tahun. Sebab macam murah. Maka lebih efektif untuk buat cara compounding interest. Bagaimana pula dengan 100k sepanjang 30 tahun? Bezalah tadi kan? Mana lebih berbaloi? Sebab ada banker suggest 40 tahun, ada banker suggest 30 tahun. Mohon pencerahan. Itu saya kata, kalau Audrey tadi Audrey Wong. Yes, Audrey Wong. Kalau Cik Audrey nak ambil 100,000. Kalau ambil tempoh 30,000, ansuran dia 30 tahun. Ansuran dia lebih tinggi daripada ambil 100,000 untuk 40 tahun. Yes. So yang mana anda mampu? Balik kepada pangkal jalan, jumlah apa yang anda mampu. Jangan rolling dividend supaya dia boleh beranak, dia boleh compound dan dia boleh rule 72 berganda. So kalaulah ambil pinjaman yang sama, jangka waktu pendek, bayar lebih. Jumlah 100, ambil 40 tahun, bayar kurang. Tu bezanya.
Alright, terima kasih. Minta agak Cik Audrey Cik Audrey Wong yang ada punya persoalan tu dah terjawab. Ada lagi soalan. Kita kali Boleh, ini boleh. kita puaskan hati Kalau peserta-peserta mereka kita. masih nak bersama kita Ya, boleh. boleh bersama boleh tunggu. Saya tengok tak bergerak ni ada Tak bergerak. 204 orang. Terima kasihlah masih setia bersama ni. Mungkin disebabkan saya pakai topi hari ni. Okey, daripada soalan daripada Nur Cahaya. Okey. Assalamualaikum puan, nak tanya. Selalunya bank akan call kita dan tawarkan untuk kita ambil insurans sebagai penghargaan sebab kita ada buat personal loan. Jika kita agree untuk terima, kita akan kena buat potongan. Jadi insurans itu sebagai perlindungan untuk kita. Adakah ianya sesuai dan akan bagi efek pada komitmen kita? Okey. Insurans untuk ASB loan tu ke? Tapi di sini dia kata personal loan. Kita assume lah kata tak buat personal, dia buat mungkin tersilap kot dia buat ASB loan lah rasanya. Biar saya terangkan. Ini berbeza. Personal loan kita tahu kadar faedah dia sangat tinggi. Personal loan itu dia lain daripada package ASB. Sebab saya tahu personal loan kadar faedah dia lebih tinggi dari pinjaman ASB. Okey, ASB loan. Kalau Cik Audrey tadi mengatakan pasal ambil insurans ke atas ASB loan, seperti yang saya dah sebut tadi, kalau berlaku apa-apa, insurans company tu akan settlekan, akan selesaikan apa jumlah pinjaman yang masih berbaki dan waris akan dapat pinjaman jumlah ASB yang sepenuhnya. Katakan dia ambil 100,000, waris akan dapat 100,000. Dia tidak tolak apa-apa. Tetapi kalau tidak ambil takaful insurans ke atas ASB loan tu, kalau masih berbaki 45,000, so dia akan jual 50,000 tu, tolak 45,000 yang masih hutang kat bank dan waris cuma dapat selebihnya sebanyak 5,000 saja. Itu bezanya. Itu bezanya. Okey. So tetapi kalau kita baru ambil loan tu, tak sempat setahun, tak sempat sebab kita ada premium bayar loan, kalau tiba berlaku sesuatu, mati ke apa, kemungkinan cas-cas yang dia kenakan melebihi 50,000 dan waris kenalah top up. Kalau 50,000 tu tak cukup untuk settlekan loan tu. Mungkin ada dalam 300-400 dan kena top up. Macam itulah. Kalau tidak ada takaful, tak ambil insurans ke atas pinjaman ASB loan tu. Okey, terima kasih Puan Nuri. Hangat lagi ni. Ada 1, 2, 3. Yang satu ni dia soalan dia punya soalan tu berangkai. Okey. Okey, daripada Encik Fadil kot ya. Assalamualaikum. Saya ambil loan ASB. Dia kata soalan saya, kalau kita meninggal adakah insurans akan cover semua baki pinjaman kita? Yang pertama. Betul. Okay. Yang kedua mana betul lah kan? Okay. Betul. Yang kedua, jika kita pinjam 100k, adakah selepas insurans cover, selepas kematian tu waris akan dapat nilai 100k tersebut? Dapat. Okey. Yang kedua, berapa lama dari tempoh tersebut untuk kita maklumkan dekat bank yang berlaku kematian? Kemudian dia kata berapa lama proses insurans akan cover untuk baki pinjaman? Itu okey. Di bank memang kalau ambil insurans, katakan saya ambil pinjaman jumlah apa-apa pun, kata 100,000 pun, dan waris kalau ada insurans ada takaful, waris akan dapat sepenuhnya. Okey? So dua soalan tu dah saya jawab, dia akan sepenuhnya. Tapi jangka waktu bila nak dapat waris nak dapat nak dapat jumlah ni jumlah dia tu balik terpulang kepada berapa cepat waris beritahu. Kita dah mati kan, tak tahulah waris ni tahu ke tidak, ke kita ada loan, kadang-kadang dia tak tahu. So kita pun tak boleh nak jawab lah pada waris kita tu bila dia pergi. So kalaulah daripada waktu dia pergi, barulah bank boleh bertindak untuk jual unit amanah yang ASB yang loan yang dicagarkan, dan dia akan bertindak dengan syarikat takaful tu. Tu saya kurang pasti berapa lama syarikat takaful tu akan
Membayar semula. Lunaskan. Itu saya kurang pasti. Dia terpulang. Kena tanya kepada bank. Sebab kita kena tahu ya, bila kita ambil loan ni, kita di PNB kita tidak tahu, itu bukan kuasa kita, bukan di bawah bidang kuasa kita. Ciri-ciri package pembiayaan tu itu terpulang kepada bank. Cuma di PNB kita tahu, okey, Encik Aziz, Cik Fadil ni ada duit masuk lah 100,000 hari ni. Dia masuk melalui pinjaman Encik Fadil di Maybank katakan. Itu aja, setahap itu je kita tahu. Detail-detail ada insurans ke apa kadarnya, itu ialah antara peminjam dan pemberi pinjaman. So kalau kita nak check loan tu interest rate berapa dia kenakan, kita pergi kepada loan dekat internet banking tu, kita boleh tengok berapa bank kenakan kadar ni. Cuba kita tengok kalau dia melebihi kadar pinjaman yang mungkin sekarang ni saya tengok purata-purata dalam 3.45. 3.45. Kalau kita masih bayar 5% dekat loan tu, tidak kita patutnya pergi ke bank tu balik, minta kurangkan interest kepada kadar sekarang. Okey. Alright, terima kasih Puan Nuri. Alright. Cik Fadil dah jawab semua soalan. Okey. Sekarang soalan yang terakhir. Okey. Soalan seronok ni hari ini kita dapat seronok banyak hari ni, memang kita dapat kupas semua. Dan harap-harap maknanya yang masuk hari ni dia tak ada tertanya-tanya lagi dah. Ya, dia seorang pelabur bijak hari ini. Okey, soalan yang lepas, soalan dia simple saja. Mana lagi cepat buat untung? Ambil loan ASB atau beli rumah teres? Ya, silakan Puan Siti. Jangan cakap untung lah kot. Nak beli rumah teres untuk tadi saya dah cakap kan, nak beli rumah teres dalam waktu sekarang ni, kalau kita nak beli rumah, kita kena ada modal. Betul tak? Kita kena ada modal. Ya, kalau betul. Kita modal nak beli rumah, kita nak duduk ke kita nak invest. So kita kena tahu dengan keadaan sekarang. Ini pendapat peribadi saya. Kalaupun kita ada duit tu, kita nak beli invest kat rumah, nak rumah teres. Okey. Ingat ya, kita kena ada cas-cas lain ni. Kita kena bayar tu, bayar ni. Kita nak sewa ke rumah ni? Ada ke orang nak sewa? Kita dah beli nak jual terus. Ada ke? Cepat ke ada orang nak beli? Adakah harga rumah akan naik atau turun? Kalau kita beli rumah ni pada saya rasa kita kena ada kemampuan untuk simpan. Hold. Maknanya kalau orang tak ada orang sewa, kalau tak ada orang nak beli, kita masih lagi mampu bayar ansuran. Itu satu. Kalau kita ambil ASB loan, okey, kalau kita ambil ASB loan, kalaulah berlaku apa-apa, dia ada pembelinya ialah PNB, dia akan uplift cagaran tu. Dia ada pembeli yang ready made. PNB akan relinquish cagaran tu kepada bank dan anda boleh dan dia tidak menentukan ada tak orang nak beli ASB ni, tidak kan? So tetapi kita kena tahu still kita mampu tak nak bayar. Kalau tak mampu, kita boleh pergi ke bank, kata saya tak mampu nak bayar loan, saya nak berhentikan. Boleh saja. Dan kalau kita mampu, kita teruskan. InsyaAllah kita doa setiap bulan 12 ni kita akan dapat dividen. So tepuk dada, tanya selera. Risiko mana kita nak? Risiko nak beli rumah teres yang kita tidak tahu, ada orang sewa, ada orang nak sewa, tapi sewa tu cukup tak nak bayar ansuran tu, satu lagi hal. Kalau kita tak nak pening, saya rasa kalau saya tanya, mungkin saya nak salurkan ke pinjaman ASB ataupun saya nak masuk je dengan sendiri secara tunai. So orang-orang yang dah ambil loan ASB dah penuh, dah tak boleh masuk lagi, dikata unit anda semua telah dilanggan, boleh masuk lagi banyak unit amanah lain. ASB 2 pun banyak lagi. ASB 2 kita boleh guna EPF akaun 1 untuk masuk ASB 2. ASB 2 pun 200,000. Penuh ASB 2, kita ada ASB 3 yang tiada had. Masuklah banyak mana supaya bila kita bersara,
dividen ni jadi kita punya pencen. Itulah objektif kehidupan kita. Satu lagi mungkin agaknya kalau rumah teres tu kadang nak jual dia ambil masa kan. Betul. Banyak lama sangat nak jual. Betul. Ya. Okey, so itu je Puan Nori nampaknya soalan-soalan semua kita dah jawab. So akhir sekali sebelum kita end of session kita. Okey, boleh tak Puan Nori wrap up sikit, bagi-bagi tips, mungkin bagi-bagi nasihat kepada peserta-peserta kita pada hari ini berkenaan dengan loan ASB atau pelaburan ASB. Silakan akhir sekali Puan Nori. Banyak ni kalau nak suruh saya cakap ni setengah jam juga. Yang ringkas dan padat. Kita pun dah running. Daripada saya mula tadi, saya kata gunakanlah ASB ni sebagai instrumen pelaburan anda, instrumen pelaburan jangka panjang. Jangan keluar masuk, biarkan dia beranak melalui compounding dan biar dia berganda melalui rule of 72. Sebab dengan ciri-ciri ASB ni ala-ala simpanan di bank, tetapi dividen yang dibahagi pada kita melebihi melebihi kadar pulangan yang kita dapat daripada bank. Itu satu. Dan jika anda hendak mengambil, ya, kalau tidak rasa mungkin tidak boleh mendisiplinkan diri secara tunai, boleh saja buat auto labur, ataupun yang baru nak ambil pinjaman, janganlah ambil jumlah yang banyak, ambil sikit-sikit dan tambah top up daripada tahun ke tahun, dan janganlah keluarkan dividen dari pinjaman ni yang orang panggil rolling dividen, supaya dividen ini akan bertambah dan anda boleh menikmati mengoptimumkan pelaburan anda daripada pinjaman ni. So ambil pinjaman mengikut kemampuan tanpa menggunakan dividen untuk bayar balik pinjaman. So saya nak Aziz kata pendekkan, let your dividend grow and don't let it go. Itulah saya nak nasihatkan. Okey, terima kasih atas nasihat, atas tip, atas pesanan daripada Puan Siti Norilah.